Nabi kata, kalau kita dapat 3 benda ni, dunia kita dapat. Apa dia? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi-pagi tadi dia bangun, aman hidup dia. Pagi tadi tuan-tuan bangun, semayang subuh, pergi mandi, ambil wuduk, semayang subuh, Allahu Akbar. Habis semayang zikir, lepas zikir terus siap barang, pergi kerja. Aman tak? Aman. 1/3 dunia tuan-tuan dah dapat, kata Rasulullah. Baik. Bila suami dia sakit, dia panggil lah orang masjid, isteri panggil, kita pun pergi lah rumah dia. Kita tengok dia duduk atas katil tu, Allah nazak. Mata pejam tu. Woi, tak lama ni, tak sampai 1 Jumaat. Habis baca Yasin, ketua kampung menyembang dengan yang duduk minum kopi, biskut lutut semua. Ketua kampung dia kata, ni tanah depan tu, mereka buka tu, siapa anak boleh minta. Premium murah, 1,000. Pergi ambil barang. Dia hak tu, boleh buka mata. Murah tu, 1,000. Nampak tak tuan-tuan? Terbeliak mata ketua kampung. Kita ingat nak mati dah. Bila sebut, buka tanah baru, tanah lot siapa nak minta pergi ambil, celek mata balik. Begitulah 2 benda ni tuan-tuan. Yang manusia sentiasa jadi mudah. Apa dia? Harta dan panjang umur. Kalau boleh, nak lagi harta banyak. Kalau boleh, nak panjang umur lagi. Tua pun nak lagi panjang umur. Tua pun nak lagi harta banyak. Baik. Yang pertama. Adakah salah memiliki harta? Tak salah. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan harta ni untuk kita. Saya sepatutnya dengan moderator Ustaz Kamal Ngah Ibrahim. Saya tengok tadi ada satu staff tuan-tuan lalu. Muka yang ni langsung tak ada lampu. Di dan aku kesal orang. Hello. Kenanya datang menjemput. Tak apa. Okey, insyaAllah. Saya ingatkan Ustaz Kamal datang, rupanya staff tuan-tuan. Muka dia sebiji macam muka. Nama apa lah. Tak sempat nak tengok nama tuan-tuan. Muka tu lah kata hampir-hampir seiras. Nama apa? Mak Kerau. Okay. Panggil lah dia jadi moderator. Kursi dah ke tu kosong. Ini muka seiras-iras. Dia orang cakap saya ni seiras Zul Arifin. Astaghfirullahalazim. Menang saya tengok cermin. Biar betul kan perli kat aku. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Allah Ta'ala jadikan apa benda atas muka bumi ni untuk kita. Apa yang ada atas muka bumi ni untuk kita. Jadi janganlah tolak harta tu pula. Jangan tolak. Duduk bawah jabatan. Kenapa Kak Som tinggal bawah jabatan Kak Som? Tak ada rumah ke? Dunia Ustaz. Oh sudah. Faham ni. Baju pun tak pakai. Baju mana Kak Som? Dunia Ustaz. Kak Som dia tak baju tak pakai Ustaz. Kak Som tak pakai ubat ni Kak Som. Allah Ta'ala kata dijadikan seluruh alam ni setiap sesuatu untuk kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Tengok pada gunung. Di gunung ada manfaat. Ada orang boleh dapat batu, marmar daripada gunung. Daripada gunung boleh dapat keuangan yang besar buat kereta kabel. Beribu orang naik kereta kabel.
Tengok pemandangan yang cantik. Daripada gunung dapat manfaat. Adanya lebah. Lah. Halo. Halo. Okay. Halo. Okay. Baik. Terima kasih. Banyak mikrofon ya. Hebat. Baik. Dia standby dia apa? Ada 6 standby. Ini baru 4. Di laut ada kehidupan untuk kita, di darat ada kehidupan untuk kita, dari batu dapat hasil, daripada pokok dapat hasil, dari binatang dapat hasil. Kalau kita kata bahawa saya miskin, kalau kita kata kita susah, bohong tuan-tuan. Saya tadi melawat galeri tuan-tuan, daripada daun getah boleh dapat hasil. Makcik manalah rajin pergi ubah daun getah jadi kerah tangan tu. Masya Allah. Saya tadi duduk tengok dalam bilik tuan-tuan holding room tu, duduk tengok buah getah. Saya kata lama buah getah ni saya tak main. Dulu kecil-kecil lu main buah getah tu. Tu getah kelabu hak coklat. Bila letak celah kangkang ni. Tengok mana hak boleh kuat lawan. Dia selalu buah getah hak kecil tu. Pro pecah hang kalau aku menang. Tak menang macam mana tuan-tuan? Tipu. Dia buang dengan batu sekali tak tuan-tuan. Ini kecil-kecil saya dulu main buah getah. Tengok buah getah yang mana kuat. Kecil-kecil dulu dekat kebun getah saya tu ada redang. Orang Batu Korang panggil redang. Kalau tuan-tuan panggil paya. Paya. Masuk dalam paya tu, cari mana dia, celah-celah daun, celah-celah pokok kecil-kecil tu. Air yang berbuih, yang berkarat. Buih dia berkarat. Seluk tangan dia. Dapat ikan. Nama dia ikan laga. Orang Batu Korang panggil ikan karin. Ikan laga, buat balik, buahlah botol Nescafe. Letak sebelah-sebelah. Berlawan lah. Ikan tu bodoh. Berlawan semua-semua tuan. Allah. Hari ini ikan laga seekor RM1. Oh, mahal tuan-tuan. Jenis hak cantik punya, kembang ekor dia, kembang badan dia. Cantik. Baru ni saya pergi tengok di Pulau Pinang. 100, 200, berapa? Orang Perak kalau besar, berapa? Dia jarang sebut, jarang macam dia. Bapak semua. Allah Ta'ala jadi pokok boleh dapat hasil, ikan laga kau boleh dapat hasil, buah durian kau boleh dapat hasil, buah getah tu pun kau boleh dapat hasil. Sebab Allah Ta'ala dah sebut kepada kita bahawa dijadikan tiap-tiap sesuatu dalam dunia ni untuk kita. Saya pergi ceramah di Singapura, saya sampai ingat baju. Saya kata baju ni berapa ringgit? Dia kata murah je Ustaz, $600. Saya beli satu. Baju tu dibuat daripada pokok nenas. Sebeli. Walaupun saya tak pakai, sebeli kok. Daripada nenas tu boleh jadi baju. Isteri tanya abang, pasal apa beli? Kan abang pakai pun baju nenas. Dia kata lapar. Boleh makan. Potong halus-halus buat pajeri pun masalah. Lah, sampai daripada nenah boleh buat baju. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau kita kata bahawa kita susah, kamu yang malas. Kalau saya ni payah Ustaz, kamu yang malas berusaha. Kenapa kamu tidak bermujahadah, bekerja, berusaha? Setiap sesuatu tu Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Jangan takut. Jangan takut. Cikgu sekolah buat pertanyaan. Okey. Zaitun, cita-cita kamu? Saya nak jadi perempuan yang berdikari, cikgu. Contohnya macam CEO syarikat.
Jadi saya bekerja, saya nak jadi syarikat sendiri, saya ada rumah saya, kereta saya semua ada. Jadi cita-cita saya ialah CEO. Okey, Azman. Cita-cita saya cikgu kahwin dengan Zaitun, tak payah kerja. Dia dah CEO, saya kerja kahwin dengan dia je. Wah, nampak tuan-tuan. Jauh betul pemikiran budak-budak sekarang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, rezeki ni dia yang bagi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah yang membentukkan rupa paras kamu di dalam rahim-rahim ibu kamu seperti mana yang dia kehendak. Pertama, sebab tu kita tak boleh hina bentuk badan orang, bentuk tubuh orang, bentuk rupa orang. Allah yang bentukkan dia. Jangan duk hina orang, sekarang panggil body shaming. Jangan. Tak padan dengan hidung kembang. Jangan. Dosa. Tak padan dengan gelap. Jangan. Tak boleh hina orang. Islam tak bagi kita hina orang. Suara macam itik serati. Jangan. Allah yang bagi kat dia. Melainkan kalau dia kepit suara tu. Suara dia besar. Tapi dia kepit. Memanglah kita kan. Tak suka kan. Tiba-tiba kena kejar dengan anjing. Lari. Keluar suara jantan. Tuan-tuan. Tak mana faham. Tak faham sudah. Rasanya pindah ke Australia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi Allah yang bentukkan kita. Sebab tu kita tak boleh hina orang. Tak boleh. Dan kita tak boleh marah pun isteri kita kalau dia dapat lahirkan anak lelaki. Dampak orang. Bila perempuannya? Bila lahir perempuan semua 4 orang, mana anak lakinya? Mana saya tahu bang? Dah Allah bagi anak laki, terima je lah bang. Kalau tahun depan tak beranak laki, aku nikah lain. Oi, ganas. Aku Tesla tau. La ilaha illallah. Buat bertenang. Kalau dia kahwin, tak ada anak pun, bukan urusan kita. Engkau ni bila nak beranak lehau. Asyik mak je yang beranak. Jangan cakap. Dah Allah tak izinkan nak kata apa. Ataupun kerap sangat beranak. Engkau ni betul-betul memujahadah nak. Tiap-tiap tahun pun kau je beranak. Sampai nurse di hospital pun cakap, dah lah kau bagilah orang lain pula. Asyik akak je beranak tiap-tiap tahun. Dah Allah nak bagi, nak kata apa? Terima hakikat. Jodoh dia. Macam mana dia boleh dapat? Aku pelik. Dia macam itu, bini dia, aduh, cantik macam ratu. Dia, oi, menderem ke apa? Dah jodoh. Saya jumpa dengan satu datuk baru ni. Semalam. Baru dia apa? Semalam. Dia di daerah saya. Datuk, isteri berapa? 7. Ui. Tapi tak pakai semua lah. 3 lepas lah, pakai 4 lah ni. Tu dia. Orang mana? Orang Cina ada seorang. Cina mana? Cina Beijing. Saya ada buka kilang sana. Ambil dia, tolong jaga sana. Di Indon ada seorang. Ui. Itu Indon pula. Saya ada bisnes di Indon, dia jaga. Ui, meriahnya apa? Anak berapa? Anak seorang. Lah. Isteri 7 orang. Kahwin cerai, anak seorang. Yang kita pula isteri seorang, anak 7. Lah, tu pula pantang sentuh. Asal sentuh jadi sentuh. Allah nak bagi. Asal jumpa je mengandung. Bukan kena bersalin ke baru ni? Mengandung balik. La ilaha illallah. Jawapan dia Allah Ta'ala nak bagi. Tak usah kata apa. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala ambil balik. Tak boleh kata apa. Semalam saya buka dalam radio. Daripada Ipoh nak pergi ke Setiawan malam tadi. Dengar radio nak hujan tu. Cerita. Juru hebah tu duk cerita. Kisah. Saya mempunyai seorang anak. Ya Allah, kenapa kau ambil dia begitu cepat? Ya Allah. Hak tukang baca tu pun.
Padahal bukan cerita dia. Dia tukang baca je. Kita pula dalam kereta dengan kita menangis sekali. Sedih betul aku ni. Dah mati Kak Nak, oi. Sudahlah Kak Nak, oi. Terus ada ingat-ingat lagi, ya Allah. Aku merindui anakku, ya Allah. Kalau hari rindu pun tak boleh hidup balik dah. Duduk diam-diam. Terima hakikat Allah Ta'ala dah panggil dia. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala ambil balik hak dia. Kalau kita faham siapa Allah, siapa kita, kita takkan pertikaikan apa keputusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi anak, Alhamdulillah, Allah Ta'ala nak bagi anak. Tiba-tiba anak kita mati. Alhamdulillah, anak saya 2 tahun dah mati, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi awak sebut Alhamdulillah, kenapa? Sebab dia 2 tahun. Dia belum cukup umur, Ustaz. Ustaz pun tahu kan? Budak yang mati kecil, syurga tempat dia. Dan kita mak bapak kan, Ustaz kan, kalau kita redha, dia tunggu kita depan syurga kan? Betul lah tu. Sejak tu, anak saya mati dah 5 tahun. Dah 5 tahun saya tak semayang, Ustaz. Oh, gitu pula. Apa Ustaz pula? Tu dia kata tunggu depan syurga. Buat apa nak semayang lagi? Eloklah Kak. Dia nunggu-nunggu akak tak datang-datang. Akak pergi ke neraka, dia tunggu syurga. Mana pula mak aku apa? Semayang tidak? Tuan-tuan yang saya mulia. Jadi kalau kita faham, yang ini Allah tentukan, yang ini Allah bagi. Begitu juga dengan kerja. Siapa yang campakkan rezeki kita di rizda? Allah. Dia yang dorongkan. Dia yang bagi kita kerja sini. Punya banyak kerja lagi tuan-tuan. Allah tiba-tiba rizda juga. Saya ada dulu, saya tingkatan 3, dia tingkatan 2, saya tingkatan 5, dia tingkatan 4. Perempuan. Nama dia Rizda. Sungguh saya tak bohong. Saya tengok dia. Berkenal sungguh mak dia, pak dia nama Rizda. Buah pada anak dia. Saya tak tahu nama dia. Dia pergi mana lah. Dia bawah pada saya lagi. Anita Rizda nama dia. Dia ada, tak kerja sini pun. Orang Felda Besau. Mesti ingat. Anita Rizda. Okey. Sebab tak buah Felda. Muhammad Felda. Oh, sudah tuan. Punya sayang ayah dia pada Rizda. Sampai letak nama anak dia Rizda. Allahu Akbar. Kita bersyukur tuan-tuan ada pekerjaan. Jangan duk tengok kerja orang lain pula. Seronok jadi ustaz tu kan. Mikrofon 4. Dia seorang-seorang atas pentas. Kita pula ramai-ramai duduk dia bawah sini lah, atas lah, apalah. Tak tuan-tuan. Tu nama dia pembahagian kerja. Allah yang taklah letak. Ada yang jadi cikgu sekolah, ada yang jadi doktor, ada yang jadi penceramah, ada yang jadi tok imam, ada yang jadi driver Grab, ada yang jadi kera ni, semua ada. Masing-masing Allah Ta'ala dah bagi rezeki kepada kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Selepas Allah Ta'ala bentukkan rupa paras kita dalam rahim ibu kita, Allah tetapkan rezeki. Allah tetap dah rezeki dia. So, tuan-tuan jangan susah hati lagi tentang rezeki. Kadang-kadang kita susah hati. Tahu lah Ustaz. Isteri saya mengandung pula. Pun masalah. Tak adalah gaji tak naik. Anak naik. Macam mana Ustaz? Perbelanjaan makin tinggi. Jangan takut. Anak yang awak lahirkan nanti, isteri awak lahirkan, Allah jamin ada rezeki. Apa aku takut? Sekarang kita ada pendapatan, kita ada otak, kita ada akal, kita ada kelulusan, kita ada usaha, tulang pak kerat. Bimbang pasal rezeki. Binatang tak pernah bimbang tentang rezeki dia. Burung tak pernah bercakap. Tangan pun tak ada. Harap ke kepak sayap je terbang lah pagi-pagi buta. Balik rumah, balik sarang dalam keadaan kenyang. Ada tuan-tuan burung duduk menung. Kenapa burung? Tak tahu, kerja tak ada, tak tahu. Manusia yang Allah Ta'ala bagi akal, boleh menong kerja tak ada.
Allahu Akbar, subhanallah, Masya Allah. Ada satu orang, tuan-tuan, dulu dia ni kerja Bilal. Berhenti kerja kedai kopi. Berhenti kerja cleaner. Berhenti. Semua berhenti. Hang ni buat apa ni? Biasa Ustaz, saya ni kepala otak tak berhenti sikit. Mana Ustaz, saya punya prinsip aku suka hang. Sekarang dia kerja apa? TikTokers. Dapat topi, dapat misai, dapat kereta api. La ilaha illallah. Tiap-tiap malam buat live TikTok. Dapat hadiah kereta api. Hoi, kereta api tu tak tahu berapa ringgit. Saya tak nak tahu. Dia kata, Ustaz, tiap-tiap malam saya tak kurang RM300, Ustaz. Itulah kerja saya, layan TikTok. Lah. Siang buat apa? Siang tidur. Kenapa buat tak TikTok? Kenapa buat TikTok malam? Dia kata siang orang kerja, malam orang main TikTok. Malam ramai orang tengok. Lah, TikTok sepenuh masa. Bahasa lain dia influencer nama dia. Elok lah tak. Dulu kerja cleaner, dulu kerja buat kopi, kedai kopi, sekarang TikTokers. Oh, macam-macam bentuk rezeki Allah Ta'ala bagi. Serupa datuk yang datang jumpa saya semalam. Dulu dia bukan orang kaya. Habis tu macam mana dia boleh jadi kaya? Dia usaha. Dia berniaga, pergi jumpa dengan satu tokek kereta Jalan Ampang ni. Tokek Cina. Tokek Cina tu aja cara macam mana jual kereta daripada salesman sampailah sekarang jadi tokek billionaire. Dapat tokoh macam-macam. Isteri pun ramai. Loh. Tu Haji umur berapa? Datuk umur berapa ni? Saya dekat 80 dah. Ustaz Kazim ada 60. Ada dah. Oh, bayar anak saya. 60 dia kata saya, tuan-tuan. Tua betul aku ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi masing-masing ada pendapatan. Jadi apa yang kita nak buat dengan pekerjaan kita? Nampak tu. Saya mau ada pekerjaan saya. Kerja saya jadi cikgu. Cikgu sekolah, penceramah, pelakon filem. Saya berlakon. Duk tunggu filem nak keluar. Bila nak keluar? Okey, saksikan di Pawagam. Zim-Zim ala Kazim. Album sedang memilih lagu dengan KRU. Okey. Ceramah dah tak boleh. Nyanyi lah bila. Tak. Ceramah sekarang payah banyak salah. InsyaAllah saya buat konsert nanti. Kali Rizda itu saya panggil ceramah. Pagi buat konsert. Di kalangku keseorangan, kenangan pun datang menjelma lagi terbayang. Saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Tuan-tuan nak lagu apa? Semua lagu saya boleh tapak. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. Satu. Pyar cinta. Nagma lagu. Ek pyar ka nagma hai. Ini adalah sebuah lagu cinta. Oh. So, nak tuan-tuan bila faham bahasa mereka. Balikkan kita belajar. Bahasa Hindustan pun macam bahasa Arab. Bahasa Arab, kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki. Kalau laki-laki ta, kalau perempuan ti. Ma ismuka, apa nama awak, wahai laki-laki? Kalau perempuan, ma ismuki. Apa wahai perempuan nama awak? Di situ, Hindustan itu juga. Macam saya tak boleh lupakan Kak Leha. Saya laki, Kak Leha perempuan. Saya tak boleh lupakan Kak Leha. Sebutan dia macam ni. Mena bolongga. Kak Leha tak boleh lupa saya. Kak Leha perempuan. Kak Leha jawab, Mena bolonggi. Boleh faham? Simple. Okey, sekarang kita praktis. Saya dulu. Pada akak-akak. Mena bolongga. Cuba jawab.
Oh, terang hati. Terangnya hati, ya Allah. Pandainya. Sekali aja dapat terus. Oh. Maka selagi mana pekerjaan tuan-tuan halal, cari pahala yang sebanyak-banyak daripada itu. Ini yang kita nak daripada pekerjaan kita. Nak cari pahala. Nak cari amal. Nak buat pahala untuk bekalan kita. Yang ni yang Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan, apa yang kena buat? Nombor satu, dengan pekerjaan kita, kena jadi syukur. Syukur dulu. Aku bukan nak sangat kerja risda dia tahu. Macam, yelah getah kan? Oh, masalah kau, Zal. Kalau kau tak nak kerja risda, kau pergi tempat lain, berlambak ke? Bersyukur Allah Ta'ala bagi pada kita. Saya sebagai penceramah ni, tuan-tuan. Oi. Panjang pula oi nah. Oi yang panjang ni cerita Hindustan. Oh. Tumsi acha kaun hai. Teringat Hindustan tak? Kerja saya apa? Mula-mula kerja saya ialah pekebun sayur. Habis SPM, saya buat kebun. Belajar bajak tanah dengan traktor. Belajar. Sebab tu saya pandai bawa traktor. Cari baja, buat penanaman sayur. Lepas tu saya tak larat nak bangun malam, duk tengok racun, duk tengok makhluk perosak. Buat masa lah akulah. Saya berhenti pula. Saya jadi banci. Masuk ke Felda, saya buat bancian. Kerja banci. Oh, kerja banci seronok tuan-tuan. Jalan saja. Kemudian temu ramah orang. Anak pakcik berapa orang? 7. Yang sulung ni Seberiah. Yang nombor 2 nama apa tak belum. Nombor 2 anak terlupa. Isteri dia balik pintu. Yang si itu nama apa tu? Biar tu. Dia tanya isteri dia lupa dah. Lupa nama. Lepas tu tuan-tuan, apa saya buat kerja? Saya buat kerja saya jadi cikgu. Guru tahfiz. Lepas guru tahfiz, saya jadi pensyarah. Lepas pensyarah, saya berhenti, saya jadi imam. Dah elok Ustaz jadi lecturer berhenti. Sebab saya tak boleh mengulang Quran. Sibuk tuan-tuan, masalah parenting. Perit betul tuan. Waktu itu saya belum kahwin. Nak selesaikan masalah suami isteri, nak buat keluarga bahagia. Tiap-tiap hari ceramah keluarga bahagia, yang datang pula masalah macam-macam. Sebab tu saya ceramah, saya duk cerita tentang Kak Leha, Kak Sum, Kak Nak, Abang Bidin, Kak Tipah. Yang tu yang saya duk jumpa bertahun-tahun. Ya, abang. Nak tanya abang, macam mana ni kerja abang macam mana? Mana dia dah kerja? Duduk di rumah aja. Tak, Kak tenang, Kak. Ni kalaulah ada TikTok zaman tu, saya menyanyi kat makcik tu. Ni parah ni. Tenang. Sebab tak ada TikTok je tuan. Kalau ada TikTok, saya menyanyi dah. Tenang. Saya tanya suami akak diangsak benar? Oh. Saya kerja freelance, Ustaz. Ada kerja, ada. Ada orang panggil saya kerja, tak ada, duduk di rumah. Itulah masalah. Tapi cukup tak? Bagi belanja tak? Bagi. Mana cukup? Okey, sekarang akak pula bercakap. Saya bagi peluang pada akak. Seksa tuan-tuan. Lah, saya berhenti. Malah aku nak layan gaduh-gaduh. Saya jadi imam. Sebab dengan imam masjid, saya boleh mengulang balik Quran yang saya hafal dulu. Tujuan saya gaji 500 je. 500 je tuan-tuan. Jadi imam masjid. Daripada gaji 1,000 dulu. Buka jadi 500. Duduk rumah wakaf. Isteri menung. Ini rumah kita bang. Bersyukurlah mama. Janji abang boleh mengulang Quran. Sehari saya boleh mengulang sampai setengah juzuk Quran dalam sembahyang saya. Alhamdulillah. Saya balik daripada umrah. Saya pergi masjid. Senarai jawatankuasa, senarai imam. Tak ada nama aku pun.
Tengok tak ada tuan-tuan. Tak ada. Imam ni ada, Imam Usop ada, Imam Mahdi ada, Imam Kazim tak ada tuan-tuan. Saya timbalan pengurusi masjid mereka imam. Buang pangkah. Lah. Lari malam tuan-tuan saya. Lari malam. Sebab driver lori tu siang dia sibuk, malam dia free. Jadi saya buang kat malam, pindah awak lain. Oh, berhenti jadi imam. Saya berniaga. Buka kedai kitab, buka kedai ni pula. Oh, macam-macam. Last kali jadi penceramah. Bila jadi penceramah, ada orang suka, ada orang benci, ada orang tak suka, ada yang menyampah. Saya kena cekak baju ni. Saya ceramah satu tempat, dia cekak baju saya. Kami jemput ceramah, bukan mengata pada kami, ampun kamu orang. 6 orang, cekak saya. Nama dia 6 jahat. Jagindas. Mabula, semuanya ada. Ganak. Saya kena santau, muntah darah, wek, keluar darah, pergi masuk hospital. Doktor kata jangkitan kuman. Badan sakit tuan-tuan, keluar miang rebung ni, miang ni. Bila tutup lampu, slow dengan torchlight, menyala-nyala lampu. Wah, macam hari raya tu, penuh lampu ni. Miang, buluk, miang rebung. Saya kata dekat mak saya, mak, saya nak berhenti jadi penceramah, mak. Orang tak suka. Lepas tu kamu nak kerja apa? Saya nak pergi kat Ipoh. Di Ipoh tu ada stesen bas. Nama dia Medan Kit. Saya nak jual tiket bas ekspres. Orang datang naik teksi, saya kejar teksi. Jual tiket. Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor Bahru. Sekarang jalan. 2 jam mau jalan. Sekarang jalan. 2 jam mau jalan. Duk tunggu. Itu nama dia ulat tiket. Saya duk tengok tau. Saya pergi makan laksa kat Medan Kit tu. Saya tengok dia orang kejar. Dapatlah bawa naik. Saya kata aku kerja ni lah. Tak payah gaduh dengan orang. 3-4 hari mak saya tanya. Kamu tak pergi kerja jual tiket? Tak nak lah mak. Kalau pergi sana kan gaduh juga mak. Baik kita jadi penceramah je. Sampai sekarang lekat jadi penceramah. Sebab apa? Sebab saya bersyukur. Saya boleh dapat pahala yang banyak saya bawa untuk saya, keluarga saya, untuk hari kiamat. Saya ajak orang jadi baik. Saya larang orang jangan jadi jahat. Kamu jangan buat jahat. Saya ajak, saya bagi contoh. Mudah-mudahan ini pahala. Serupalah tuan-tuan pun. Adakah tuan-tuan nak berhenti kerja Rizda untuk jadi penceramah semua? Dan siapa nak tengok perkebun kecil? Siapa nak tengok tanam semula? Siapa nak tengok baja kita? Siapa nak uruskan pembayaran tanam semula tu je? Pada dia orang lah Ustaz. Susah je tanam je lah. Pun salah. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan kita ni masing-masing supaya dunia ni jadi elok. Yang ni jadi imam. Yang ni jadi pendakwa. Yang ni jadi Rizda. Yang ni jadi pekebun kecil. Yang ni jadi peladang. Yang ni jadi usahawan. Yang ni jadi ahli politik. Yang ni jadi peniaga. Allah Ta'ala letakkan. Masing-masing duduk di kedudukan masing-masing. Nombor 1, syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami tambah rezeki pada kamu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kita bangun pagi ya ada kerja. Kita cukup bulannya dapat gaji. Ada makan kita. Cuba tengok di luar. Nuhak di Palestin. Ada rumah kena bom. Ada hospital kena bom. Ada sekolah kena bom. Ada anak kena bom. Kita, Alhamdulillah, kita dapat dah dunia sekarang. Tuan-tuan, saya tengok Datuk tadi. Punya banyak loh harta dia. Kejayaan dia. Syarikat sana, syarikat sini. Kayanya. Mai ziarah saya nak tengok sekolah saya dari dekat. Macam mana ni? Kaya sebentar ni. Ni bilion ni. Ikon Malaysia. Anak seorang. Saya banding dengan diri saya. Saya pun dah dunia.
Nabi kata, kalau kita dapat 3 benda ni, dunia kita dapat. Apa dia? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi-pagi tadi dia bangun, aman hidup dia. Pagi tadi tuan-tuan bangun, sembahyang subuh, pergi mandi, ambil wuduk, sembahyang subuh, Allahu Akbar. Habis sembahyang zikir, lepas zikir terus siap barang pergi kerja. Aman tak? Aman. 1/3 dunia tuan-tuan dah dapat, kata Rasulullah. Cuba tengok berapa ramai yang tak aman sekarang. Nak tidur pun tak boleh. Peluru atas kepala, bom atas kepala, bom fosforus atas kepala. Yang kita ni subhanallah, Allah Ta'ala bagi kita aman. Duduk pula taman, desa aman. Memang aman sungguh. Tidur dalam aircon, ada selimut, ada abang di sebelah, akak-akak di sebelah. Pondok jaga pula dekat pintu masuk taman kita. Amannya. Allahu Akbar. 1/3 dunia kita dapat. Yang kedua kata Rasulullah, wa mu'afan fi jasadih, apabila dia dapat kesihatan. Alhamdulillah, tuan-tuan sihat hari ini, tuan-tuan boleh sampai. Tuan-tuan sihat hari ini, alhamdulillah. Tuan-tuan tak ada makanan masuk ke hidung. Elok ke mulut. Cuba tengok berapa ramai hari ni tuan-tuan ni ke hidung ni wayang ni. Isteri dia angkat tiup tu, air susu masuk ke dalam hidung. Saya tanya isteri dia, panjang mana kat tiup dalam tu? Oh, dia kata panjang. Tu nak jolok lagu mana? Jolok. Oh. Cuba tuan-tuan kan, pergi ambil, saya tak ada kerja apa, pergi ambil tiup, pergi jolok. Buat lah. Kadang-kadang nurse marah. Telan lah Elio, telan lah. Dia nak tarik tu balik tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang senang makan. Akak-akak. Begini hujung. Lidah panjang. Tak boleh bertemu dua bibir ni. Yang dia ni. Saya pergi hospital tuan-tuan. Satu keluarga panggil, dia kata, Ustaz, suami saya kena kencing tikus. Jahat dia tikus ni. Tolonglah Ustaz. 3 hari je. Saya pun pergi. Muka bengkak, badan bengkak. Begini terkangkang. 3 hari kencing tikus. Macam ni punya serangan. Dahsyat betul tikus ni. Allahu Akbar. Kita hari ni tuan-tuan sihat. Boleh berlari. Ni. Saya pun baca doa. Tiba-tiba satu perempuan Cina datang. Dia duduk jaga bapak di depan. Encik. Ya. Sekali untuk bapak saya. Dengan bapak dia pun saya baca doa kat entah. Allah Ta'ala bagi kita sihat sekarang. 2/3 dunia kita dapat. Yang ketiga, apa yang kita dapat dunia ni tuan-tuan? Apabila Allah Ta'ala berikan kepada kita satu kehidupan, satu kebaikan dalam rumah tangga kita. Kita dapat dah 3 nikmat dunia. Sekarang Allah Ta'ala bagi kepada kita satu kenikmatan yang mencukupkan kita. Nama dia apa? Makanan. Ada makanan kita untuk hari ini. Maka kalau kita dapat 3 benda ni, kamu telah mendapat 1 dunia untuk kita. Tak payah tuan-tuan duk tengok kereta Lamborghini dia, tak payah duk tengok rumah dia 40 bilik, 30 bilik. Tak payah tengok. Rumah dia 40 bilik pun dia tetap tidur 1 tilam. Tak ada orang satu rumah 40 bilik tiap-tiap malam. 40 bilik dia gilik. Kenapa? Banyak bilik Ustaz. Tak ada tu gila. Pinggan mangkuk, pirek, klorok, korok semua ada. Tak payah tuan. Dia tetap makan sepinggan tu.
Tak ada orang sekali makan berpinggan-pinggan. Ni akopan, ni pirek, ni klorok ni. Tak ada orang tak. Dia pakai baju sama macam kita. Tak ada sekali pakai 100 helai. Begini jalannya. Saya orang kaya. Baju saya banyak. Tak ada. Sebab itu, Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki yang cukup. Jangan takut. Anak yang lahir akan ada rezeki. Kahwin itu menjadikan kita bertambah rezeki. Dan salah satu punca kita dapat rezeki yang murah ialah menyambung silaturahim. Sebab tu tuan-tuan, kita bekerja di sini syukur. Syukur di sini bukan maknanya, ya Allah, aku bersyukur aku dapat kerja rizdah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Itu syukur lain. Syukur maknanya ialah tambahkan ibadat. Dah dapat kerja di rizdah, ada surau. Pergilah semayang Zuhur. Ni semayang tak juga. Semayang tak. Besok Jumaat. Semayang dah Jumaat. Jangan duk lepak dekat Ampang Point pula. Ampang Mall lepas tu pula. Lepak kedai nasi kandar. Pergi semayang. Sebagai orang yang bersyukur. Ini waktu semayang lah. Jumaat lah dia kata Ustaz. Isteri saya dia kerja sana. Saya kerja sini. So, kadang susah nak lunch sekali Ustaz. Okay. Jadi kita ada masa lebih sikit pun semayang Jumaat. So sebab tu waktu sembahyang Jumaat, saya bawa dia pergi makan dekat Hadramaut. Elok. Keluar-keluar pada kereta Hadramaut, langgar dek kereta. Maut depan tu. Pilah sembahyang, pilah ibadat. Dan salah satu syukur, bayar zakat. Allah Ta'ala dah bagi pada kita rezeki. Bersyukurlah bayar zakat. Dengan zakat ni, dia boleh bantu orang balik. Allah tambahkan lagi rezeki, Allah bersihkan harta awak, dan Allah bagi harta awak tu pahala pula. Dengan sebab bayar zakat. Saya bayar zakat, tuan-tuan, setiap bulan Ramadan. Tu duk tak sabar-sabar nak bayar. Lambat lagi ni. Ramadan ni 4 bulan lagi ni. Ya Allah, nak bayar zakat, nak bayar zakat. Teringin nak bayar zakat. Nak bayar je lah. Teringinnya. Zakat ni ada nisab. Zakat ni ada haul. Bukan boleh suka-suka je. Tuan-tuan pergi pejabat zakat depan tu, kaunter PPZ tu, makcik nak bayar zakat fitrah. Sekarang baru bulan ni makcik. Jauh lagi Ramadan makcik. Tak adalah advance siap. Tak boleh kak fitrah dalam bulan dia. Serupalah. Ni, kita ni. Pukul 11:05. Allahu Akbar. Kau semayang apa, Din? Zuhur. Aku buat siap-siap. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Oh, boleh kenapa? Hari ni aku dah function sampai malam. Jadi aku buat siap-siap. Senang, tak kelang kabut. Boleh ke buat siap-siap? Tuhan pun faham masalah. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Termasuklah zakat kita. Ada zakat pendapatan, ada zakat fitrah, ada zakat barang mah. Kak Leha pakai barang mah. Berapa kilo Kak Leha pakai? 1 kilogram Ustaz. Apa? Pergi bayar zakat. Pergi bayar. Bayarlah zakat. Dah Ustaz, saya kerja teruk-teruk. Saya kerja penat-penat. Tiba-tiba kena bayar zakat. Bukan setiap hari Kak. Sikit saja kutipan zakat tu. Dan Allah jamin manaqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta siapa yang bersedekah. Maka akak jangan takut dengan sebab zakat akak bayar, orang doakan pada akak, rezeki akak makin bagus, anak-anak akak jadi baik, harta terpelihara, keluarga jadi baik, rumah tangga jadi bahagia. Sebab tu dulu-dulu kalau ada orang jumpa saya sampai sekarang, bila ada masalah rumah tangga, ada 2 benda saya tanya. 1, abang semayang tak? Kakak semayang tak? Soalan pertama saya mesti tanya. Bila bergaduh je, saya akan tanya. Okey, duduk elok, tenang. Okey, soalan pertama saya, akak dah bagi hujah akak, abang dah bagi hujah abang, sekarang saya pula nak bagi hujah. Soalan pertama, abang semayang tak? Kakak semayang? Dia mana dia semayang? Akak. Saya tak tanya akak, saya tanya abang. Saya mengaku Ustaz, saya semayang tak
Tak adalah konsisten. Tengoklah. Kalau rajin buat. Mengaku pun. Garangnya. Kalau aku jadi lelaki hang, aku pun menikah lain. Garang sungguhlah isteri ni puan. Akak, dia pun tak semayang. Ustaz. Saya tak semayang sebab saya uzur. Garangnya. Macam mana lah hang boleh menikah dengan isteri hang ni? Hang jumpa kat mana? Garang sangat ni. Garang sungguh tuan-tuan. Kita nak kaunseling, nak depa pun tuan-tuan. Allah. Hai dengan kita lagi kena pula sat lagi ni. Ya Allah, garangnya aku. Nombor 2, saya tanya, zakat bayar. Ada yang zakat bayar, sembahyang tak buat. Ada yang sembahyang buat, zakat tak bayar. Tak bahagia tuan-tuan. Tetapi yang banyak bahagianya, yang seronok tuan-tuan, dua-dua buat. Sebab itu Allah gabungkan. Wa aqimus solah wa atuz zakat. Dirikan solat dan bayarkan zakat. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hadapi macam-macam masalah pun, tuan-tuan akan boleh settle. Jangan takut. Ini kekuatan sembahyang dan kekuatan zakat. Tuan-tuan nak susah hati apa? Orang fitnah tuan-tuan. Kak Leha nak susah hati apa? Orang tuduh Kak Leha. Saya tak buat Ustaz. Saya tak buat Ustaz. Dia pandai tuduh saya. Relax Kak. Relax. Kak sembahyang tak? Saya sembahyang Ustaz. Kak bayar zakat tak? Saya tak pernah miss bayar zakat. Setiap tahun saya bayar zakat Ustaz. Kalau begitu Allah jaga Kak. Don't worry. Dengan dua benda ni Allah jaga. Kau takut apa? Nabi kata man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga. Hari ni akak-akak, abang-abang sembahyang subuh, Allah jaga. Susah hati apa? Yang kena susah hati yang tak sembahyang. Sebab tu abang-abang kalau kita tak sembahyang, abang-abang kena susah hati. Harta kita di luar Allah tak jaga, duit kita Allah tak jaga, keluarga kita Allah tak jaga, diri kita pun Allah tak jaga. Akak-akak kena susah hati dapat suami yang tak sembahyang. Sebab tu yang mana belum kahwin, cari hak sembahyang. Jangan tengok bulu dada. So, kenapa kau nak nikah dengan dia? Ya Allah, bulu dada banyak. Daripada perut sampai ke muka. Astagfirullahaladzim. Kalau kau nak kira bulu banyak, orang hutan lagi banyak bulu. Baik kau nikah dengan orang hutan. Cari kau, oi. Yang mana belum kahwin. Jangan duk tengok handsome je. Duk tengok handsome macam Syahrukh Khan. Duk terbayang. Duk menyanyi. Tumpas air begini. Dah lah kau. Cari hak sembahyang. Nombor 2. Zakat. Ustaz, saya bayar zakat fitrah. Memang kau bayar zakat fitrah. Zakat gaji. Zakat pendapatan kau. Kau bayar. Zakat saham akak. Orang turut-turut kerja nak kena bayar zakat. Memang Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Ta'ala pulangkan balik. Allah bagi rezeki. Allah suruh bayar zakat. Kemudian Allah jamin dibagi balik rezeki. Balas balik. Lagi banyak. Allah kata, ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infak pada jalan Allah, Allah ganti balik. So, yang berjanji bukan ustaz, yang berjanji bukan manusia. Yang berjanji dapat balik rezeki Allah. Allah ganti, Allah janji. Super masalah. Sebab tu hari ni kita ada program dengan PPZ. Yang mana ada isi borang, nak buat potongan gaji ke, nak tambah, silakan. Okey? Nanti saya cerita pada tuan-tuan. Kehebatan berzakat, kehebatannya kita ni bekerja, betul-betul bekerja, Allah Ta'ala akan bagi apa pada kita. Jadi kalau tuan-tuan dah isi borang tu, saya nak cabut lah borang tuan-tuan tu. Nampaknya ada, tak ada ke hari ni? Cabutan betuah tak? Mana dia? Ustaz kita buat nyorok dah. Nak cabut berapa kertas ni Ustaz? 8. Yang terakhir tu dia ada emas. Yang terakhir hadiah dia emas. Ui.
Jadi abang, minta pada Cik Hafiz kita, Cik Jamal kita, cabut seorang. Sekali saya cabut nampak sangat bias. Akak tak payah turun, akak tunggu sini teman saya. Ha. Biar bos kita aja cabut. Ambil. Perolehan kutipan zakat PPZ kita ni, saya tanya pada pegawai-pegawai PPZ, engkau orang simpan ke duit zakat ni? Alhamdulillah tuan-tuan, duit zakat wilayah ni digunakan sepenuhnya. Kalau ada yang mengatakan PPZ, Baitul Mal, Baitul Zakat simpan harta zakat, itu tak betul. Kadang-kadang perbelanjaannya tak cukup pula. Sebab banyaknya digunakan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang, potongan gaji tuan-tuan, bayaran zakat tuan-tuan adalah digunakan kepada asnaf. Saya bukan wilayah punya orang, saya bukan orang Kuala Lumpur, saya orang Perak. Tapi kenapa saya cakap pasal zakat di wilayah? Sebab saya tahu macam mana bentuk pengagihan, bagaimana bentuk supaya zakat tadi sampai kepada asnaf. Habis tu Ustaz, yang bagi hamper lah, yang bagi emas lah, apa tu pakai duit mana? Yang itu tuan-tuan ada sumber yang lain yang tak diambil daripada zakat. Okey? Itu kena ingat tu. Supaya jelas. Sebab kadang-kadang kita ni dengar kabar angin. Dengar kabar angin, kita tak tahu. Dan yang kedua, mereka ni juga ada konsep supaya orang tadi sekarang menerima zakat. Dan sampai satu masa, orang ini pula akan membayar zakat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berkati kita. Baik, yang terakhir, sebelum kita menamatkan ceramah saya ni, saya dah ceramah ni tuan-tuan, hampir 1 jam 15 minit. Terasa tak kan nak sejam 15? Memang Kak Nak tak terasa, bukan Kak Nak cakap. Yang terasa saya tau. Tuan-tuan nak rasa apa, duduk gelak. Memang tak terasa apa. Tambah tidur, lagi tak rasa apa. Lah, nampak lagi tak sedar apa tuan-tuan. Baik, jadi bila sebut tentang mujahadah kerja dan harta, kerja betul-betul. Sebab inilah peluang kita nak masuk syurga. Tuan-tuan terlibat dengan pertanian, tuan-tuan bantu orang, tuan-tuan bantu keluarga, tuan-tuan bantu negara, tuan-tuan bantu masyarakat. Tuan-tuan membantu orang untuk hidup dalam dunia, besar pahala tuan-tuan. Sebab saya pun orang getah. Saya daripada kecil duk motong getah dengan bapak tiri saya. Bapak kandung saya meninggal tahun 73. Tahun 77, mak saya kahwin baru. Bapak yang kandung dapat 7 beradik, saya yang last. 73, waktu umur saya 8 bulan, pak saya meninggal accident. 7 janda, anak 7. Nikah dengan satu laki-laki muda. 10 tahun daripada mak saya. Mak saya 40 tahun, dia 30 tahun, kahwin pula dengan janda anak 7. Masya Allah. Mana nak cari tuan-tuan laki-laki macam itu? Nikah dengan janda, anak ramai. Dia muda 10 tahun. Tu hebat. Itulah nama dia, pak tiri saya. Apa kerja dia? Motong getah. Sebab tu saya hidup dengan getah. Saya hidup dengan pokok getah, daun getah, getah sekerap. Sebab tu saya masuk dalam galeri tuan-tuan tadi. Benda yang paling saya suka tengok tu, mesin getah. Itulah hidup saya. Pergi getah dengan Pak Long pergi getah dengan Mak Cik Minah. Dengan kutik getah. Seronok tuan-tuan. Hidup saya, orang tanya saya, macam mana Ustaz boleh tahu macam-macam jenis lagu? Bukan zaman Ustaz punya lagu. Sebab saya hidup dengan pak tiri saya. Balik dari menoreh getah, pukul 11, pukul 12, dia tidur, kaki dia silap panggung, tangan tak macam tu. Janam. Dia pejam mata. Janam. Saya pun ambil piring hitam, bubuh.
जन्म जन्म का साथ है दीवाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए. Ahmadi Hassan, cabut pula piring hitam, ambil piring hitam pula, bubuh pula lagu Ahmadi Hassan. Nona, kemanakah Nona? Jalan seorangan, tiada berteman. Hafal ni. Sampai sekarang, beribu lagu ni. Astagfirullahaladzim. Sebab tu dia panggil saya Al-Hafiz. Lagu semua. La ilaha illallah. Sampai lagu Mak Saleh pun saya hafal. Darling, I promise you this. I send you all my love. Every day in a letter. Still we will kiss. Oh, hafal tak? Tu, Pak tiri saya tu. Meninggal tahun 2000. Apa dia buat? Getah. Saya tengok tung getah dia. Saya tengok kerja dia. Tuan-tuan, bila tanam semula yang saya tak boleh lupa dalam jiwa saya ni ingatan dia. Tanam semula, tanam semula, tanam semula. Mak nak pergi mana mak? Nak pergi pejabat Risda, nak urus tanam semula. Sampai sekarang tuan-tuan, tanam semula ni yang paling famous sekali Risda. Tanam semula tuan-tuan. Kemudian saya masuk Felda, baru jumpa sawit. Sawit pula daripada Getah, bapak tiri saya masuk Felda. Gunung Bersaut, Sungkai. Tolong pak tiri pula cok lepas sawit. Mula-mula cok, lepas tu sabit. Yang saya tak boleh lupa, tengah-tengah duduk sabit sawit, ular turun kok lari tuan-tuan. Ular turun kok galah tu. Ni parah ni tuan-tuan. Oh, subhanallah. Oh, saya hidup dengan pertanian. Dan tuan-tuan lah yang terlibat dengan petani-petani ni, yang duk tolong orang. Tuan-tuan doalah. Inilah pahala yang kita nak bawa pergi menghadap Allah nanti. Ada sumbangan kita. Sebab tu enjoy. Saya nombor 2 saya kata tadi, syukur. Syukur bila dapat kerja. Nombor 2, enjoy your life. Enjoy. Seronok tak kerja Risda? Boleh lah. Dia tak ada kan. Kau terajam tak ni? Hang boleh cakap, boleh lah. Sementara tak ada. I pun tu job lain, peluang lain. Kalau ada, I cabut. Kau tak ada passionate. Hati kau tak ada passion. Kena ada passionate dalam kerja kita. Bila tuan-tuan nak jadi enjoy kalau tuan-tuan hati tuan-tuan tak beri sepenuhnya pada pekerjaan? Tak mahu tuan. Saya sebagai penceramah, nak bagi ceramah saya seronok, saya kena bagi hati saya. Bagi hati pada apa yang saya nak cakap. Ambil tahu dengan siapa saya nak cakap. Itulah nama dia enjoy your life. Dia bukan boleh main duduk atas pentas, dia jemput Ustaz Kazim menyampaikan ceramah, mujahadah kerja dan zakat. Nak kata apa lah? Oh, nak kata dah. Kita kerja apa nama? Kita nak kata apa? Kita apa nama? Kita apa nama apa? Dia tak tahu nak kata apa. Ya? Ya? Jadi, nak kata apa Pak Long, oi? Sebab tu, saya jadi penceramah ni tuan-tuan, dengan siapa pun saya enjoy. Datuk, boleh tak ceramah dekat budak tadika? Boleh. Datuk nak pergi ceramah dekat tadika? Datuk terima ke? Boleh. Pun salah. Betul Datuk, engkau yang jemput, kau tanya saya pula. Datuk dalam TV lah apa semua takkan nak tadika. Tadika, saya ceramah cara tadika. Saya enjoy dengan budak-budak. Bila ceramah dengan tadika, jangan bawa isu besar. Okey adik-adik ya, kalau kita melihat konflik Ukraine dengan Rusia, sebenarnya Rusia dan Ukraine adalah sebuah negara yang berada dalam konsorsium Soviet Union di zaman dulu. Tetapi bila berlaku perpecahan Soviet, maka berpecahlah menjadi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine dan sebagainya.
Mana budak-budak tu tahu? 6 tahun. Ya keren tu apa? Tu yang buat bangunan tinggi tu, kata dia. Tak, dengar budak tadi, kau enjoy. Okey adik-adik, kita nyanyi sikit. Satu, satu. Pakak nyanyi satu dewan. Tapi bila pergi masjid, jangan ajak menyanyi dengan Tok Imam. Okey Tok Imam, satu, satu. Begini Tok Imam buat kesian, Tok Imam. Tuan-tuan. Maka buat yang betul-betul. Simple hidup. Tuan-tuan dah kerja di Risda, buat kerja betul-betul. Bagi kerja siap, tak ada kerja, cari kerja. Jangan duduk menung je. Jadi orang aktif. Saya seronok kerja saya. Seronok. Isteri Ustaz tak marah. Berapa tahun dah Ustaz kerja? 33 tahun. Berceramah 33 tahun. Ustaz kahwin tahun depan cukup 30 tahun. Tahun saya kahwin tahun 94. 94 kahwin. Tahun depan cukup 30 tahun. Tak tahu you beli emas ke, intan ke, berlian ke, tak tahu. Tak. Isteri Ustaz tak marah. Tak. Malam ni Ustaz di mana? Malam ni di Danau Kota. Pagi besok 8.30. 8 suku dekat TV Hijrah. 8 suku pagi. Malam dekat Melaka. Sabtu, pagi kat Ipoh. Malam dekat Parit. Hari Ahad ada lawatan sekolah saya, 17 bas. Maksud bas tu, 17 bas tu dengan orang. Bukan bas je datang. Bukan. Kalau bas je datang itu namanya bengkel mengecap bas. Okey. Lepas tu hari Ahad malam di Tambun. Hari Isnin Pulau Pangkor, Masjid 1000 selawat. Hari Selasa Langkawi. Rabu Langkawi. Khamis Senawang. Tak ada rumah, tak ada. Jarang ada rumah. Kadang-kadang jarang jumpa isteri. Hari tu terserempak. Sungguh saya tak bohong. Saya ceramah Langkawi, dia masuk Langkawi. Saya dah habis, dia duduk iring saya balik. Saya keluar jalan, dia keluar tu. Masuk jenis dia. Lah, dia bawa anak dia berjalan, saya keluar. Abang, mama. Lah. Allah, tuan-tuan. Tak syenggu. Dia marah tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia tak boleh marah. Sebab waktu saya kahwin dengan dia, saya telefon dia. Kami bukan bercinta. Kita mak saya uruskan. Tak kenal pun tuan. Saya ambil telefon public tu. Cari public. Tak jumpa. Yang jumpa, phone. Public tak ada. Ada tong aja, telefon tak ada. Naik motor cari pula. Ada tong, ada telefon, gagang tak ada. Seksa je. Mana ada handphone masa itu. Boleh ke kahwin dengan saya? Nak ke? Nak, boleh. Kenapa tanya? Sebab saya tak ada di rumah kalau kahwin. Sebab saya penceramah. Tak apa. Jangan komplain tau. Kalau saya ada rumah, tak ada komplain. Sebab tu dia tak ada komplain. Sebab tu akak-akak enjoy. Okay, enjoy. Abang-abang enjoy. Jangan main jumpa saya, Ustaz. Suami dia, menantu saya ni, ini anak saya. Dia kerja di Sabah. Okey. Ni anak saya. Okey. Dia kerja di Perak. Okey. Sekarang dia orang PJC. Dah berapa tahun? 3 tahun kahwin, anak seorang. Jadi kesian kat anak saya, Ustaz. So, semua seorang dia je. Atau nak jumpa Ustaz tu, buatlah surat sokongan ke apa ke, nak hantar pada menteri. Minta tukar Sabah balik, kesian anak saya. Dah minta tukar tak dapat-dapat, Ustaz. Oi. Akak tahu tak, suami akak ni waktu bercinta tu, tahu dia di Sabah? Tahu. Tahu kalau kahwin susah tukar? Tahu. Lepas tu kenapa kahwin? Itu jawapan saya tanya. Dah tahu susah nak dapat tukar balik ke Semenanjung, kenapa kak tak kahwin dengan satu cikgu yang satu sekolah? Kak nama apa? Murni. Kahwin Cikgu Syarif. Simple. Oh, salah. Kita yang cari, kita pening. Sebab tu saya kata, awak cari yang itu, awak dapat. Enjoy lah. Cuti semester baru balik. Cuti Sabtu Ahad baru balik. Enjoy lah. Jangan kita tak enjoy dengan isteri kita, tak enjoy dengan suami kita, tak enjoy dengan... Salah. Ustaz,
Suami saya tak ada di rumah. Oh, kerja apa? Driver lori. Tak tahu, Ustaz. Pergi hantar anak sekolah pun saya. Bil elektrik atas saya. Bil air atas saya. Dengan dia pun atas saya, Ustaz. Oi, itu parah ni. Suami kerja driver lori. Akak tahu tak dia driver lori, tak ada rumah? Tahu? Atau kahwin dengan dia buat apa? Kalau kak nak suami yang 24 jam di rumah, kahwin dengan orang stroke. Ada atas wheelchair mana? Kopi ni. Kejap. Kopi. Dia bukan stroke kau, oi. Dia kerja. Relax ah, enjoy ah. Serupa tu lah tuan-tuan. Enjoy lah dengan kerja tuan-tuan. Seronok, bangga, risda. Tuan-tuan tak bangga kan dekat pintu van tuan-tuan tu risda? Saya bila potong je van seberhenti tengok kat pintu kereta sampai dia tengok pintu. Risda. Oh. Tadi saya duduk kat hotel mana kan. Saya keluar pada hotel tu. Van apa tu. Lembaga pertubuhan apa. Saya tengok. Babang. Saya tengok. Oh. Kereta saya tak ada logo Risda. Tuan-tuan ada baju. Ada name tag Risda. Sorok siapa? Bangga. Ni name tag Risda. Warna hijau, jadi berjalan. Macam dia seorang ada name tag. Kadang-kadang kita tak enjoy. Saya enjoy dengan ceramah. Habis tu Ustaz ceramah apa, Ustaz boleh, Ustaz tak boleh. Lantak dia, tak boleh pun masalah. Siapa panggil, saya datang. Tak panggil, sudah. Simple punya hidup. Tak panggil, tak dijemput, saya main. Dengan cucu, main dengan isteri. Dah, isteri saya nak pencin dah tahun depan. Dia kata, abang pencin sekali tau. Nak buat apa kalau abang pencin? Kita duduk kampung lah buat kebun. Buat durian ke getah ke. Nak, abang dah kerja lama rehat lah. Kalau abang tak nak juga pencin, mama akan ikut abang ke mana saja abang pergi ceramah. Tuan. Habis lagu. Aduh. Saya simple. Jemput datang. Tak jemput, sudah. Bila jemput, saya akan buat yang terbaik. Ustaz minta tak sagu hati ceramah berapa ringgit? Tak nak minta. Simple. Bagi, saya ambil. Tak nak bagi pun tak apa. Tapi kalau bagi tak cukup, jemput lagi, saya tak datang dah. Jom tuan-tuan, kita enjoy. Orang ajak saya berlakon. Orang panggil saya TV, saya panggil. Orang masuk saya forum, boleh. Saya jadi hero, boleh. Saya jadi orang tangkap, orang tak posa pun boleh. Okey, nombor 2. Zakat ini tuan-tuan mendatangkan kebaikan. Jangan tuan-tuan kedekut untuk bersedekah, jangan tuan-tuan kedekut untuk berzakat. Ni, saya tunjuk ni, saya mendabik dada ke? Tak, saya tak mendabik dada. Saya nak cerita betapa hebatnya zakat. Saya anak yatim, orang miskin, hidup dengan felda, hidup dengan getah dulu ni. Bila saya belajar, masuk tahfiz, mak saya mengajar Quran. Masa itu felda apa sen nak dapat tuan-tuan? Satu hari saya masuk tahfiz, saya dapat duit zakat sebulan RM250. Jabat zakat Perak bagi Majlis Agama. Kami pelajar-pelajar ni dapat duit. Alhamdulillah. Telefon mak. Dapat zakat mak tak payah fikirlah nak bagi duit. Saya mak simpan duit mak tu. Belanja kot lain. 100 duit poket, RM150 duit makan 3 kali sehari. Hafal Quran, makan dah ada dah. Alhamdulillah. Habis saya dapat diploma tahfiz, saya mengajar. Pak siapa ustaz mengajar? Mak saya suruh kahwin. Gaji 350. Terpaksa. Ikut cakap mak. Baik mak. Lepas kahwin baru saya sambung balik belajar. Tuan-tuan, saya mengajar daripada tahun 1990 sampailah sekarang.
Ramai dah ustaz yang ikut kuliah ustaz. Tak tahu. Facebook saya tak banyak pun 1.9 juta ya. TikTok tak banyak pun 1.6 juta. Instagram sejuta. Tak tahu tak? Hak TV tak tahu. Daripada TV 1 sampai TV berapa. Semua muka saya tiap-tiap minggu ada. Radio hari tu saya jumpa besar ni tuan. Punya kecil. Muat saya dalam tu. Allahu Akbar. Agak-agak berapa juta dah yang ikut kuliah saya. Anak murid saya berapa juta. Anak murid saya yang mengaji berkitab dengan saya berapa ribu. Di Singapura, di Brunei, di Australia. Yang saya pergi buat kuliah di Jepun, di Hong Kong, di Saudi, di Mesir. Banyak tuan-tuan. Adakah pahala dapat pada saya? Tak. Pahala dapat pada orang yang bayar zakat. Yang zakat itulah disalurkan kepada asnaf. Salah satunya asnaf fi sabilillah. Dia jadi guru, dia jadi ustaz, dia jadi qadhi, dia jadi imam, dia jadi mufti, dia jadi penceramah. Tuan-tuan tak jadi penceramah, tuan-tuan tak jadi mufti, tuan-tuan tak jadi ustaz, tapi tuan-tuan dapat pahala mereka. Pasal apa? Zakat yang tuan-tuan sampai. Di hari kiamat, tuan-tuan bertanya-tanya, aku tak pernah ceramah, aku tak pernah jaga orang miskin, aku tak pernah buat pondok, jaga orang tua-tua susah-susah. Macam mana aku boleh dapat zakat? Kalaulah, macam mana aku boleh dapat pahala? Jawapan dia senang. Kerana zakat yang awak bayar itulah dapat pada dia. Jadi tuan-tuan, tahta tuan-tuan ni dapat macam-macam pahala. Hanya Tuhan saja yang tahu. Saya bagi contoh diri saya aja. Saya ada sekolah pondok dah 17 tahun. Beratus-ratus orang tinggal di sekolah saya. Yang miskin, yang susah, yang payah. Yang kaki kena potong. Kaki tak ada. Kencing manis. Ni potong betis. Sebab tu, kencing manis ni dipanggil diabetes. Potong. Okey. Kalau tak dikontrol, die peha. Kalau peha dah dipotong, masih belum dikawal, die. Saya bela orang yang teraniaya di sekolah saya. Tuan-tuan tak payah bela pun. Tuan-tuan bagi zakat, pahala dapat. Yang bela saya. Tuan-tuan tak pernah tengok anak yang kena dera. Saya tengok tuan-tuan, Allah, bukan setakat seorang, 3 orang dia dera. Anak dia. Ganas. Jahatnya bapak ni. Dia pijaknya anak dia. Sekali tu saya tengok, dia pijak anak dia tuan-tuan, depan mata saya. Saya biar je. Tak boleh buat apa, dia pijak anak. Anak tangga. Di surau saya ada 3 anak tangga, dia pijak-pijak. Oh. Yang mana faham, tak faham. Jadi, yang zakat yang tuan-tuan buat ni, tak tahu nak sampai pada siapa. Hanya Allah saja yang mengaturkan dia. Kita harap kebijaksanaan daripada PPZ untuk menguruskan zakat kita. Kita bawa pahala sampai hari kiamat. Jadi terima kasih kepada semua yang datang. Terima kasih kepada Baris. Terima kasih kepada PPZ. Terima kasih kepada semua. Saya dah ceramah 33 tahun. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan nak jemput saya lagi, 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah.